Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada murid-murid SKUAJ2. Okey, pada pagi ini kita cikgu-cikgu PG SKUAJ2 akan mengajar tentang push up dan bagaimana anda semua boleh buat push up dengan betul, daripada siapa yang tak boleh buat sampai kepada boleh buat dengan betul. Okey. Jadi push up ataupun tekan tubi adalah satu pergerakan atau jenis senaman yang popular dan sering digunakan orang. Ia juga digunakan untuk kebanyakan ujian-ujian kecergasan dalam dunia ni. Okay? Kenapa push up ni sangat penting? Jadi push up dia dapat membina kekuatan upper body kita untuk gerakkan berat badan kita dan untuk bahagian core kita stabilize, tampung berat badan kita dan melawan graviti yang tarik kita ke bawah. Okey. Dia adalah asas pada kekuatan dan stability yang digunakan untuk kehidupan harian dan juga untuk aktiviti-aktiviti fizikal seperti bersukan. Adakah kita berupaya mengawal berat badan kita? Adalah satu indikator tentang berkaitan dengan kesihatan kita dan juga kekuatan kita. Okey, kenapa kita kena buat push up dengan betul? Kita buat push up dengan betul adalah untuk mengelakkan kecederaan berlaku. Nombor 2 adalah kita mengajar pelakuan yang betul supaya dalam jangka masa panjang kita akan buat semua benda itu dengan betul. Sebab benda yang betul akan membawa adaptasi yang baik, manakala benda yang salah akan membawa adaptasi yang salah. So pagi ini, Cikgu Ifran, pemain bola kita akan menunjukkan cara push up dengan betul. Jadi, kita tengok daripada tepi ni. Okey, Cikgu Ifran. Okey, dia punya bahu selari dengan dia punya tapak tangan. Dia punya badan akan stay straight. Bayangkan ada tali ikat di sini, tali ikat di kepala dia, kita buat macam tarik tali, dia akan kekal straight. Okey, Cikgu Ifran, dia turun. Okey, naik. Dia turun, dada dia hampir kena lantai. Okey, turun. Naik. Okey, kalau kita tengok daripada atas pula, turun. Dia punya tangan bentuk macam W sikit. Yang salah untuk buat push up supaya kamu tahu nak tengok apa kesalahan yang kamu lakukan. Baik, yang pertama ialah tangan terlalu jauh ke depan. Dia tak selari dengan bahu kita, dia terlalu jauh ke depan. Jadi ini akan menyukarkan pergerakan tersebut. Okey, nombor 2. Tangan kita, kalau kita tengok daripada atas, cara yang betul, tangan kita sebelah dada kita. Dia akan bentuk W sikit. Tapi cara yang salah, dia akan bentuk T. Dan tangan kita ni, dia akan pusing macam ni. Dia akan pusing macam ni. Ataupun macam ni. Dia akan bentuk T. Jadi ini akan menyebabkan bahu kita internally rotate dengan dia punya humerus dia pergi ke depan. Dia akan bagi stres dekat bahu kita. Dan lama-kelamaan mungkin lah menyebabkan kecederaan. Nombor 3, kita punya pinggang terlalu tinggi. Pinggang terlalu tinggi. Nombor 4, pinggang sini. Nombor 5, tak selari. Kita punya ni turun, ni naik. Lepas tu kita gerak sini. Okey. Seterusnya adalah half rep ataupun julat pergerakan penuh. Kenapa kita kena buat pergerakan penuh? Supaya kita dapat membina kita punya mobility dengan stability dekat bahagian bahu kita. Okey, satu lagi yang cikgu tak nak nampak adalah kepala awak out of position. Seperti yang kita tunjuk dekat Cikgu Ifran tadi, daripada kaki sehingga kepala perlu satu straight line. Jadi yang biasa dibuat, kepala pandang ke atas ataupun pandang ke bawah macam ni. Cikgu nak tengok line straight daripada kepala sehingga ke kaki. Okey. Okey, otot utama yang kita gunakan semasa push up adalah pectoralis major atau otot dada kita, anterior deltoid, otot bahu kita dan juga tricep kita, otot dekat tangan kita. Okey. Jadi ketiga-tiga otot ni yang akan menggerakkan badan kita daripada bawah ke atas, atas ke bawah. Dan ini tidak bermakna otot-otot lain pun tidak penting semasa push up, seperti contoh core kita, gluteus maximus kita iaitu otot dekat punggung kita. Dia akan membantu kita mengekalkan posisi badan kita semasa push up tersebut. Okey, tetapi zaman sekarang kamu semua ataupun kita semua ramai kita punya kehidupan adalah duduk. Pagi kita duduk, petang kita duduk, kita belajar, kita main game dan jarang kita gunakan otot-otot kita, badan kita untuk melakukan aktiviti fizikal. Dan apabila kita tak melakukan aktiviti fizikal, badan kita rasa tuan aku ni malas nak buat kerja, jadi buat apa aku nak adaptasi untuk jadi lebih kuat? Sebab kalau mereka otot-otot kita ni adaptasi, dia memerlukan tenaga yang lebih kuat. Jadi dia tidak perlu nak jadi lebih kuat sebab kita tak buat apa-apa. Kita sering duduk dan kita tak buat aktiviti fizikal. Jadi
apabila kita selalu duduk, push up tu jadi susah kerana otot kita tak develop. Dia tak boleh nak tampung berat badan kita sendiri. Jadi selain itu kita tak develop skill untuk buat pergerakan push up. Push up tu adalah satu skill. Jadi sensor-sensor dalam otot kita dia tak biasa dengan tension yang kita berikan secara tiba-tiba, dan saraf kita tak berupaya untuk memanggil otot-otot dalam badan kita untuk buat kerja. Jadi sistem dalam badan kita semasa kita buat push up itu akan overload dan fail sebab otak kita rasa pergerakan itu tak selamat. Sebab otot kita tak kuat dan skill kita tak ada untuk buat push up. Jadi sebab tu push up adalah satu pergerakan yang susah bagi kita. Tetapi apa yang kita boleh buat, kita start daripada awal. Kita buat ansur maju daripada susah, daripada senang kepada susah. Seperti mana kita nak belajar ABC, kita kena belajar A, B, C dulu sebelum kita boleh tulis karangan. Begitu juga dengan push up. Jom kita tengok lagi. Ansur maju pertama adalah merangkak ataupun crawling. Kalau kita tengok daripada tepi ni, lagi straight. Jadi dia perlukan core yang kuat untuk stabilize badan dia. Jadi kita kecilkan lever ni dan kita letak tapak dia punya lutut di bawah. Jadi dia ada 6 tapak sokongan. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi pergerakan tu akan lagi senang sebab 6 tapak sokongan yang menampung berat badan dia. Jadi kamu boleh start dengan merangkak dulu. Merangkak, depan, belakang. Jadi bila anda di rumah, anda boleh bergerak dalam tempat yang lebih besar bila ada kapet. Okey, ke kanan sikit, kiri. Jadi belajar untuk tampung berat badan kita, mengajar otot-otot kita untuk biasakan terima tekanan yang kuat. Okey, merangkak, kamu rasa benda ni senang, tetapi kalau kita buat dengan betul dan dengan lama, dia adalah satu pergerakan yang agak sukar dan baik untuk conditioning kita. Merangkak adalah satu reflexive movement yang kita dapat daripada umur kita 1 tahun lagi. Daripada kecil lagi, ini adalah pergerakan refleks, masih refleks movement kita. Dalam ansur maju merangkak juga, sekarang tadi 6 tapak sokongan, sekarang kita pergi kepada 4 tapak sokongan saja. Okey, 4 tapak sokongan ini. Okay. Dia punya lutut akan angkat sikit saja. Tengok, tak ada ruang di sini. Jadi dia ada tampung berat badan dia di sini dan di sini. Tetapi pergerakan tu lebih senang kerana dia punya lever lagi pendek. Okay. So sekarang dia boleh berjalan depan, ke tepi, belakang, secara circle pun dia boleh buat. Okey, dan mungkin anda akan nampak anak-anak anda ataupun anak murid anda berjalan seperti ini. Punggung tinggi, tangan, letak tangan luas, punggung rendah. Okay, jadi anda akan nampak macam-macam pergerakan. Biarkan saja. Dia biasakan otot dia untuk tampung berat badan dia dulu. Jadi biar dia explore movement tu dengan sendiri. Okey, langsung maju seterusnya. Untuk kita pastikan badan belakang badan dia straight, kita boleh letakkan something supaya kita cue dia, supaya badan dia straight. Kita tak boleh cakap straightkan badan. Kita letak, okey, baby front, jalan tanpa jatuhkan foot. Jadi dia akan cuba kekalkan badan dia straight. Secara tak sedar dia akan cuba straightkan badan dia. Sebab kalau dia tak sedar, dia jatuh. Jalankan baby front. Dan bila kita lepaskan, dia akan kekalkan badan dia straight. Okey, terima kasih Baby Frat. Jadi kita boleh buat ansur maju ni, kita start dengan 10 saat. Anda boleh teruskan sehingga 30 saat. Seterusnya, kita boleh panjangkan lever dia. Okey kan? Ini kita rendahkan supaya pegangkan dia lagi senang. Ni kan? Okey. Jadi kita plank dulu. Nampak tak dia punya badan seperti posisi push up juga. So anda boleh tahan daripada 10 saat dan cuba pergi sampai 30 saat. Dan bila anda berjaya sampai 30 saat, full plank. Ini pergerakan lain, jangan buat sekali. Ini full plank. Nampakkan sikit. Okay. So ini full plank. Cuba kekalkan sehingga 30 saat. Jika anda boleh 30 saat, baru anda masuk ke pergerakan seterusnya. Okay, seterusnya kita rendahkan dia, kita pergi kepada half plank pula. Okey, dia dah cuba kekal sehingga 30 saat. Okey, naik Evan. Relax. Okey, sekarang kita pergi kepada low plank pula. Bawah. Okey. Dan cuba kekal posisi ini daripada 10 saat, cuba pergi sehingga 30 saat. Terima kasih. Sekarang dalam keadaan foot plank, anda boleh bergerak. Straight, sikit kaki Evan. Straight. Jadi ini lagi lebih susah daripada tadi. Okey, terima kasih Evan. Cikgu Evan. Okey, seterusnya kita boleh buat half rep je tadi. Daripada full plank pada half, full half. Okey. Half, tahan.
Naik 5 saat. Tahan dulu Fan. 1, 2, 3, 4, 5. Naik. 1, 2, 3, 4, 5. Turun. 1, 2, 3, 4, 5. Naik. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, turun. Okay, seterusnya kita pergi kepada elevated push up. Dia akan kurangkan demand core kita. Okey. Jadi first kita boleh buat, kalau susah sangat kita boleh buat begini ni. Posisi macam push up juga. Jadi kita tegas turun. Naik. Cikgu percaya semua orang boleh melakukan ini dengan sangat-sangat mudah. Okay, jadi kita pergi kepada rendah. Okey, ini masih elevated tapi lebih rendah daripada tadi. Posisi push up. Dan kita ini adalah lebih mudah daripada push up yang itu. Dan kita boleh turunkan semakin lama semakin rendah sehingga nanti push up. Okey, seterusnya sama dengan elevated push up, kita boleh buat selepas elevated, lepas tu kita buat pergerakan ni pula, iaitu eccentric ataupun lowering push up. Yang paling penting kita mengawal berat badan kita semakin semasa turun saja. Semasa naik tak perlu risau pun. Kamu pasti akan bergegar. Turun seslow yang boleh. Slow. Dan biar jatuh naik. Dan ulang balik. Jadi yang elevated push up tu kita boleh buat daripada 5 ke 10 rep. Yang ini kita boleh buat aim untuk capai 5 rep. Seterusnya kita boleh pergi kepada assisted push up. Assisted push up, apabila kita turun, biarkan kita turun sendiri. Tapi bila naik, iaitu pergerakan yang sukar, satu fasa yang agak sedikit sukar, kawan kita, ayah kita, ibu kita, dia yang akan membantu menolong kita, membawa kita ke atas, menampung berat badan kita. Tetapi yang tolong kita pun jangan tarik kuat-kuat sangat, slow je. Okey, kita akan tunjuk contoh. Jadi itu adalah assisted push up. Okey, selepas assisted push up tadi, kita boleh terus kepada push up sebab kita dah melalui fasa-fasa semaju yang cikgu tunjukkan tadi, dan insya-Allah jika anda buat dengan betul daripada tahun 1 sehingga tahun 6 semua boleh buat dengan baik. At least satu rep yang baik pun, daripada kamu buat benda yang 10-20 rep yang tak betul, baik kamu lakukan satu rep yang baik. Okey, jadi kita pergi kepada soalan, adakah boleh kita buat pelbagai variasi seperti diamond push up, wide push up semua? Boleh, tapi untuk cikgu nasihatkan kamu kuatkan yang asas dulu. Tak guna kita pergi kepada perkara-perkara sukar kalau asas kita masih tak kukuh lagi. Okey, fikir kuatkan pergerakan tersebut, jangan fikir pasal nak besarkan otot, kuatkan otot lagi. Kita mantapkan pergerakan kita dulu. Kita bukan ahli bina badan, kita adalah murid sekolah. Okay, cikgu percaya semua orang akan dapat melakukan push up dengan baik. Tetapi semua orang akan dapat melakukan push up baik dalam jangka masa yang berbeza. Contoh, Abu dengan Ali. Abu dapat melalui fasa semaju ni dan dia dapat buat push up dengan baik dalam masa 3 minggu. Ali, dia dapat melakukan push up dengan baik 8 minggu. Jadi setiap orang akan melalui fasa semaju, dia punya progress semuanya, tempoh dia semuanya berbeza. Okey, dia bergantung pada tahap aktif anda sebelum ini dan kekuatan semula jadi anda. Jadi nasihat cikgu, jangan putus asa. Walaupun lambat untuk berjaya, tapi kalau kita rajin dan tak putus asa, insya-Allah semua boleh. Terima kasih.